أستغفر الله إن الله كان توابا 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 يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu wahai Muhammad sebagai Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kami mengutuskanmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka hanyalah memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Oleh itu sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya sendiri. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikan kepada Allah,
maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Orang-orang A'rab, kaum Arab Badui, yang ketinggalan tidak turut bersama-sama denganmu ke Hudaibiyah, akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda dan anak isteri kami. Oleh itu pohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, wahai Muhammad, kedemikian sebab ketinggalan kamu, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkena atau menerima sesuatu ketetapan dari Allah jika ia tetapkan kamu ditimpa bahaya atau beroleh manfaat? Tidak ada sesiapa pun. Dan apa yang kamu katakan itu bukanlah menjadi sebab. Bahkan Allah adalah maha mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu lakukan itu, dan ia akan membalasnya. Itu bukanlah sebabnya. Bukan sebabnya kamu telah menyangka bahawa Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang pergi berperang akan binasa semuanya dan tidak akan kembali lagi kepada anak isteri dan keluarga masing-masing selama-lamanya. Dan sangkaan yang demikian itu diperelokkan oleh syaitan di dalam hati kamu serta kamu menerimanya. Dan lagi kamu telah menyangka berbagai-bagai sangkaan yang buruk terhadap agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Dengan itu menjadilah kamu kaum yang rosak binasa. Dan ingatlah bahawa sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu api neraka yang menjulang-julang. Dan ingatlah juga bahawa kuasa pemerintahan langit dan bumi adalah hak kepunyaan Allah. Ia berkuasa mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan ia juga berkuasa menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Orang-orang munafik yang tidak turut berjuang bersama-sama kamu akan berkata semasa kamu pergi mengepung musuh serta mendapat harta rampasan perang, biarkan kami turut serta dengan kamu. Mereka dengan itu hendak mengubah janji Allah yang menentukan hanya orang-orang yang turut hadir di Hudaibiyah sahaja yang berhak mendapat harta rampasan perang itu. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu tidak dibenarkan sama sekali turut serta dengan kami. Demikianlah Allah menegaskan larangan itu semenjak dahulu lagi. Mereka akan berkata pula, bukan Tuhan yang melarang bahkan kamu dengki kepada kami. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Bahkan mereka tidak faham kecuali sedikit sahaja. Mereka hanya faham tentang kehidupan dan kesenangan dunia semata-mata. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang tidak turut berjuang bersama-samamu dari kalangan kaum-kaum Arab Badui, kamu akan diajak menentang satu kaum penceroboh yang sangat kuat, gagah supaya kamu memeranginya atau mereka menurut perintah Islam secara damai. Jika kamu taat menjalankan perintah Allah itu, Allah akan mengurniakan kamu dengan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan kalau kamu berpaling ingkar seperti keingkaran kamu dahulu, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Tidaklah menjadi salah kepada orang buta, dan tidaklah menjadi salah kepada orang timpang, dan tidaklah menjadi salah kepada orang sakit. Tidak turut berperang kerana masing-masing ada uzurnya. Dan ingatlah sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sesiapa yang berpaling ingkar akan diseksanya dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Fajr. Surah yang ke-48 pada juzuk yang ke-26. Pada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17. Ayat-ayat yang kita bacakan ini yang pertamanya menjelaskan tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tujuan Rasulullah diutuskan. Dan yang kedua tentang kemuliaan orang-orang yang berbai'ah, yakni sumpah setia dalam peristiwa Hudaibiyah yang bersama-sama setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat ini menjelaskan tentang sekelompok kabilah-kabilah Arab yang ketika mana Rasulullah mengajak mereka keluar
untuk melaksanakan umrah yang berakhir dengan peristiwa Hudaybiyah, kelompok-kelompok kabilah yang diajak ini tidak mahu mengikuti Rasulullah, yang terdiri daripada kelompok Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Ashja' dan Dil. Kesemua kabilah ini tidak mahu ikut Rasulullah dalam perjalanan melaksanakan umrah. Mereka tidak mengikutnya kerana mereka menyangka bahawa Rasulullah akan kalah menentang tentera musyrikin Mekah. Bahkan mereka punya wasangka yang kuat bahawa Rasulullah yang bertujuan ingin ke Mekah menunaikan umrah pasti akan dihancur sehancur-hancurnya oleh orang Quraisy. Dan Rasulullah dan orang beriman tak akan balik melainkan dengan kekalahan dan kekecewaan. Kerana itu mereka tak nak ikut. Lalu ketika mana zahir Rasulullah SAW mendapat kemenangan dengan perjanjian Hudaybiyah, lalu mereka cipta alasan kenapa tak ikut. Kemudian bila mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan peperangan Khaybar, dan Allah telah menjanjikan selepas Hudaybiyah orang Islam tak akan kalah lagi, sentiasa menang. Maka golongan yang tidak mahu mengikuti Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah mula bersungguh-sungguh hendak berperang kerana ingin mendapat harta pusaka ghanimah. Sebab mereka mula yakin Islam akan menang. Maka Allah merintahkan Rasulullah supaya jangan ajak mereka. Sebagaimana mereka tak nak pergi kali pertama, untuk berikutnya jangan ajak. Kerana Allah hanya menjanjikan kemenangan dan perang Khaybar dengan harta rampasan perang yang banyak hanya diagihkan kepada orang-orang yang turut sama dalam perjanjian Hudaybiyah. Seramai 1,500 orang. Ada buku sejarah kata 1,400, ada kata 1,300. Di antara 1,300 hingga 1,500. Yang masyhurnya 1,400. Sebagaimana kita sebut semalam. Maka harta rampasan perang dalam kemenangan Khaybar hanya milik orang yang pergi melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Lalu mereka, dalam ayat yang kita bacakan ini, membantahnya. Menganggap Rasulullah dan sahabat dengki tak nak ajak mereka. Maka Allah menyatakan bahkan mereka yang bodoh. Kerana bagaimana alasan itu tiba-tiba hilang? Ketika mana dalam perjalanan Rasulullah melaksanakan umrah, mereka beri alasan macam-macam. Tapi bila tahu dah menang dalam perang Khaybar, mereka tak ada alasan tu. Berarti alasan yang dibuat-buat. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah beritahu mereka, tak apa kau nak ikut, nanti ada satu peperangan yang besar yang melibatkan satu kaum yang kuat. Masa itu ikut. Sebagai satu tamparan pada mereka. Yang dimaksudkan kaum yang kuat ialah Parsi dan Rom. Apakah mereka akan ikut sama ataupun tidak? Kalau yang musyrikin Mekah pun mereka rasa orang Islam tak boleh kalah. Ini pula Rom Parsi. Tengok yakin tak yakin? Sebagaimana keyakinan mereka yang tersilap itu. Dan ini intisari kandungan ayat-ayat yang kita bacakan. Pertama Allah Ta'ala menyebut, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas umatmu bahawa engkau telah menyampaikan dakwah dan risalah tauhid. Rasulullah sebagai saksi. Maka siapa sahaja yang beriman di kalangan umatnya, Nabi akan jadi saksi. Sama ada Rasulullah mendengar syahadah yang disebut oleh mulut mereka, ataupun Rasulullah mengenali mereka dengan tanda-tanda yang Allah Ta'ala dah letakkan pada wajah-wajah orang beriman. Kelak Rasulullah sebagaimana di dunia jadi saksi, ini orang beriman. Demikian akhirat Rasulullah menjadi saksi, ini orang beriman. Itu tujuan perutusan Nabi SAW. Saksi. Yang kedua Allah Ta'ala menyebut wa mubashiran, memberi khabar gembira. Yang ini sentiasa menjanjikan pahala dan syurga pada setiap yang mentaati perintah Allah, yang melaksanakan seluruh suruhannya. Kerana itu kita lihat banyak hadis Nabi. Rasulullah sebut, buat benda ni pahalanya banyak ni. Buat benda ni boleh ke syurga. Buat benda ni akan menyebabkan kebaikan itu dan ini. Maka itu tugas Rasulullah. Nabi ini mubashir. Apa itu mubashir? Beri khabar gembira. Sentiasa menanamkan rasa semangat orang beriman buat amal
dengan melihat pahala dan juga kurniaan syurga. Kalau kita kat dunia motivasinya pangkat, duit. Buat macam ni dapat RM100. Buat macam ni naik pangkat. Lalu kita pun bermotivasi. Kita cikgu buat benda ni, nanti kita bagi cemerlang. Akhirnya tak balik rumah, tinggal suami seminggu. Sebab nak benda tu. Laki pun sama. Bagi contoh, dia ada satu benda yang memotivasikan. Maka Rasulullah tak motivasi hal duniawi. Sebab dunia sementara. Dan nikmat dunia itu kecil berbanding nikmat akhirat. Bagaimana kita ceritakan pahala, Allah tak beri kat dunia sebab pahala tu besar sangat. Yang kedua, sifat pahala tu kekal, dunia ni tak kekal. Kerana apa pun yang masuk kat dunia, dia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, yang kekal cuma Tuhan. Sebab itu pahala tak ada kat dunia, kerana dia akan binasa kalau ada. Maka Allah letak kat akhirat. Pertama, pahala itu kerana terlalu besar. Yang kedua, kerana sifatnya kekal. Yang ketiga, kerana pahala itu terlalu suci. Bumi ini kotor. Bumi ini kotor, tak bersih. Maka tak sesuai letak. Tentang kita nak letak benda paling bernilai, kita akan letak tempat paling baik sekali. Tapi kalau tak jumpa, maka tak boleh lah. Tak boleh letak benda tu. Sebab tak ada tempat yang sesuai. Maka di dunia tak ada tempat sesuai nak letak pahala. Maka Allah simpan di akhirat. Tapi kerja Rasulullah kena beritahu, buat ni dapat pahala. Buat ni dapat darjah. Dan yang ketiga, wa nadhiran, memberi peringatan dengan dosa, dengan neraka, dengan azab Allah dan kemurkaannya. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 sifat tugas Rasulullah. Dalam surah Ahzab Allah Taala sebut 5. 3 di sini bukanlah 3. Tetapi ini di antara yang utama. Rasulullah SAW banyak kerja Rasulullah, tugas. Kalau kita baca dalam surah Ahzab, Allah Ta'ala menyebut 5 tugas Rasulullah. Firman-Nya, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira. Sesungguhnya kami utuskan kamu, wahai Muhammad, menjadi saksi atas keislaman umatmu dalam penyampaian dakwah, memberi khabar gembira, memberi amaran dan peringatan, menyeru manusia kepada Allah dengan izinnya, dan menjadi sirajan munira, yakni menjadi rahmat kepada umat kamu. Kataan sirajan munira, pelita yang terang, lampu yang terang, dalam memberi jawapan pada seluruh kemuskilan dan solusi kepada semua jawapan. Bagaimana kita katakan, dunia ini soalan. Dunia ialah semua persoalan. Di dunia ini kita sedang mencari jawapan. Kerana manusia akan tenang dengan jawapan. Lagi tak jumpa jawapan, kita tak tenang. Umpama kita periksa, tak tahu jawapan. Ini kepala. Kalau kita tahu jawapan, kita pun tenang. Ditanya kita apa jawapan sekian-sekian, dia sebut A, B, C, D. E misalnya. Kita pun pilih jawapan dia. Maka bila kita jawab, dan kita tahu pula betul, kita pun tenang. Dan kita tahu kita berjaya. Kat dunia ni semua persoalan kita banyak kena jawab. Kenapa anak saya macam ni, tak macam anak orang? Kenapa saya macam ni, tak macam orang? Kenapa saya gaji saya banyak ni, tak macam gaji orang? Kita terus bertanya dan bertanya. Dan Rasulullah beri jawapan. Maka siapa yang mengenali Rasulullah, dia mendapat ibu segala jawapan hidup. Sebab itu dalam surah Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala menyebut Rasulullah sebagai ikon, qudwah, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itulah contoh untuk kamu. Teladan. Contoh umpama kita periksa, dia ajar kita contoh jawapan. Kita nak tengok contoh jawapan, contoh tadi dah kita jawab untuk yang lain-lain. Benda sama, sampel tu dah ada. Yang sekedar hidup, tiba-tiba kita dapati kita sakit. Kenapa sakit? Rasulullah pun beri jawapan. Sebagai satu cara kafarah, pembersih dosa, mengangkat darjat, untuk muliakan kamu. Untuk kamu merasa bersyukur dengan nikmat sihat. Untuk kamu punya masa dengan keluarga. Untuk orang lain dapat pahala ziarah kamu. Kita pun dapat banyak jawapan. Akhirnya, musibah itu lebih kita sukai daripada sihat. Sebab banyak kelebihan. Kita mungkin tanya, kenapa kita miskin? Tak kaya. Kenapa umat Islam bergaduh? Tak bersatu macam orang kafir.
Islam bergaduh. Misalnya, kita sedang bertanya. Maka dalam Islam, Rasulullah lah jawapan. Rasulullah beritahu apa sebab, apa punca. Dan bagaimana penyatuan umat Islam. Tidak disatukan dengan bangsa, tidak disatukan dengan apa pun projek, melainkan disatukan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah jawab, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh dengan tali Allah. Maka dia jawapan. Ya, setiap benda ada jawapan. Kita tanya, kenapa saya tidur mimpi ngeri je? Kadang-kadang saat tidur dalam kuliah je mimpi ngeri juga. Kan kata tidur kat rumah 3-4 jam, dalam kuliah. Mimpinya ngeri. Takut. Ada jawapannya. Mimpi itu ada 3. Ada daripada syaitan, ada daripada Allah, ada daripada diri sendiri. Oh, rupanya ni mimpi syaitan. Jadi jangan tidurlah masa kuliah, tak nak mimpi. Itu syaitan. Oh, kita tahu. Supaya kalau kita mimpi ngeri, bangun terus tahajud. Supaya syaitan tak akan ganggu kita kali kedua. Sebab dia tahu kalau ganggu nanti bangun tahajud. Ganggu bangun tahajud. Maka itu jawapan. Kita kata, Ustaz, kenapa tak boleh tidur malam? Kita cari jawapan. Kenapa tak boleh tidur malam? Maka Rasulullah beri jawapan. Nabi ajar kita doa yang boleh tidur. Rasulullah ajar kita apa patut kita buat. Zikir apa patut kita sebut. Tiba-tiba terkejut tengah malam. Tentang inilah Rasulullah. Sirajam munira. Lampu yang terang. Atau saya sebut jawapan pada semua soalan. Siapa pun yang hidup, dia jumpa jawapan, dia tenang. Hidup kita tak tenang sebab tak jumpa jawapan. Kita terus bertanya-tanya, kenapa? Kenapa Ustaz, mak saya mati dulu? Tak ada nak bagi gaji, sulung saya pada mak saya. Kenapa Ustaz, suami saya mati dulu? Tak ada saya nak buat tu, nak buat ni suami saya. Kenapa anak sulung saya mati dulu? Kenapa tak saya dulu? Misalnya, kita tu tanya. Dan Allah melalui Rasul itu beri jawapan. Satu hari, seorang sahabat tidak datang ke masjid. Berjemaah bersama Rasulullah sebagaimana biasa. Maka Rasulullah SAW pun tanya pada sahabat yang lain, mana perginya Fulan bin Fulan? Maka jawab, ya Rasulullah, dia baru kematian anaknya. Dia selalu ke masjid buat anak dia. Tiba anak dia mati, meninggal dunia, dia pun tak datang masjid. Maka Rasulullah pun pergi ziarah. Dan Rasulullah SAW pun beri dia jawapan yang dia fikirkan. Barangkali dia fikir, kenapalah anak aku kecil-kecil dah mati, tak ada besar. Itu yang dipikir oleh ibu ayah bila anak kecil itu mati. Kenapalah tak banyak umur macam atuk kita 97 tahun? Kenapalah tak banyak umur macam keturunan kita 100 tahun? Misalnya kita tanya lah. Muda-muda dah mati. Maka Rasulullah kata, mana kamu suka? Anak kamu membesar bersama kamu, atau anak kamu tunggu di pintu syurga dan dia tak akan masuk melainkan kamu masuk. Maka orang ni pun dapat jawapan. Rupanya Allah matikan anak dia supaya anak dia tunggu di pintu syurga. Maka dia boleh masuk pintu syurga. Dan Rasulullah tegaskan, tidak ada orang yang kematian anak, melainkan anaknya akan menunggu di pintu syurga, menarik dirinya atau menarik pakaiannya sehingga dia masuk syurga. Masa tengah ayah nak dihukum masuk neraka, anak datang tarik ayah dia. Tarik, takkan tinggalkan. Melainkan masuk syurga. Maka dengan syafaat anak-anak. Maka itu jawapan. Jadi inilah sirajam munira. Tugas Nabi SAW. Sebab itu, kita kalau baca hadis-hadis Nabi, kita pun tenang dalam kehidupan ni. Jawab rezeki kita, jawab masalah kita, jawab kepada semua perkara-perkara yang kita tanya hari ni. Ada jawapannya. Tapi kalau kita tunggu jawapan tu datang sendiri, maka datang jawapan meroyang. Yang menjadikan kita tidak redha dengan takdir. Yang menjadikan kita bertindak cara yang merugikan diri kita, merosakkan diri kita. Kita tak kembali pada fitrah. Akhirnya manusia yang mengikut kajian, mereka yang bunuh diri sebab mereka berserabut tak jumpa jawapan. Serabut, kenapa duk tanya-tanya, akhirnya bunuh diri. Sebagai satu jawapan yang mereka tak jumpa. Inilah dia tugas Nabi SAW. Dalam surah ini disebut 3 dan surah Ahzab disebut 5. Dan hakikatnya Rasulullah tugas ni banyak. Banyak. Di antara tugasnya mendoakan pada orang beriman. Rasulullah doakan. Sebab itu datang pada sahabat sentiasa minta doa Rasulullah. Dan Nabi sentiasa mendoakan umatnya diampunkan dosa dan sebagainya. Dan Allah perintahkan Rasulullah SAW supaya mengampun pada umat dia. Allah pun suruh. Dan di antaranya Rasulullah sebagai contoh dalam ibadat.
Nabi ni tugas dia ataupun miham atau muhimmah dia, misi dia, contoh dalam ibadat. Sebab tu tuan-tuan, ke mana kita khilaf nak ibadat macam mana, maka Rasulullah jawapannya. Itulah cara terbaik. Sebab Rasulullah SAW tak mungkin tinggalkan cara terbaik untuk kita tak buat, melainkan Rasulullah buat. Akhirnya ke mana kita khilaf, nak buat macam mana, nak buat macam mana, baik Rasulullah buat macam mana. Akhirnya itu kita buat. Sekalipun kita mungkin tak menghukum yang buat lain pada itu sebagai salah atau haram, tetapi kita kata yang lebih baik apa yang Rasulullah buat. Sebagaimana hadis Nabi, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapat jawapan. Sekalipun saya katakan kita tidaklah mengatakan lain yang dibuat itu selain daripada itu haram atau salah, kita cuma kata yang baik. Apa yang baik, maka itu yang Rasulullah buat. Tanpa kita mengatakan kalau yang Rasulullah tak buat, apakah itu tidak baik. Kita tak kata tidak baik, tapi kita kata yang terbaik. Yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berani kata ada yang lain yang tu lebih baik dan Rasulullah tak buat? Tidak mungkin. Sebab Rasulullah dia akan tunjuk yang paling berkualiti dalam ibadat. Sebab Rasulullah pembawa petunjuk kepada syurga. Kemudian di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengetuai pemerintahan. Itu tugas Nabi. Rasulullah tak datang sebagai penasihat kerajaan. Sebab kalau penasihat kerajaan, agak-agak dia tak nak terima nasihat, dibuang. Dan penasihat pula bila dia bergaji, akhirnya dia tak jadi penasihat, dia punah sihat. Dia memunahkannya. Sebab dia agak gaji. Nanti kan tak masuk gaji kalau silap nasihat. Maka Rasulullah ialah pemimpin. Sebab itu dalam piagam Madinah disebut bahawa seluruh penduduk Madinah perlu mengakui bahawa Rasulullah sebagai pemimpin Madinah. Itu adalah tugas Nabi. Nabi bukan datang untuk jadi makmum. Nabi datang untuk jadi imam dan pemimpin sekaligus. Dan itulah sunnah para Nabi semuanya. Para Nabi tak ada datang untuk menjadi makmum. Mereka datang untuk menjadi imam. Kerana mereka akan memimpin. Bermula imam solat. Sampai imam di medan perang. Imam dalam kehidupan rumah tangga. Imam dalam contoh tauladan manusia. Dan di antara peranan Nabi SAW ialah sebagai hakim. Mengadili perbalahan. Nabi sebagai hakim. Sahabat-sahabat bergaduh berbalah. Mereka akan datang jumpa Rasulullah. Rasulullah akan memutuskan. Mana betul, mana salah. Rasulullah sebagai ketua hakim. Yang akan mengadili semua perselisihan. Baik perselisihan harta benda. Perselisihan rumah tangga. Perselisihan berkait dengan silaturahimi atau silaturahim. Perselisihan berkait dengan apa sahaja tuduhan Rasulullah sebagai hakim. Kadang-kadang Nabi mengadilinya, Nabi tak ada mahkamah khas. Nabi tak ada masuk mahkamah pancua pukul 8 balik pukul 5. Bukan begitu. Lepas tu hari merdeka cuti 2 minggu. Bukan. Rasulullah tak ada cuti macam kita cuti ni. Nampak macam sibuk tapi dah cuti. Nampak no. Hilang terus. Tak sibuk dah dia. Rasulullah SAW tak ada istilah cuti. Tak ada yang kata, okey ni hari raya saya cuti 2 hari. Kata Rasulullah. Tak ada. Terus. Tak ada cuti. Dan kita tahu cuti ni bukanlah asal daripada budaya Islam. Zaman Kerajaan Umayyah bahasa kita tak ada istilah cuti. Hatta hari Jumaat pun kita tak cuti. Hari raya pun kita tak cuti. Tapi mula orang masukkan istilah cuti. Tapi cuti ni ada baik dia. Tapi banyak buruknya. Bayangkan dia cuti solat Jumaat. Dia cuti tak pergi solat. Dia cuti tak pergi buat benda-benda baik. Merugikan agama dia dan umur yang pendek dia. Rasulullah SAW dia tak ada mahkamah. Tapi di mana pun Nabi akan jadikan mahkamah. Mana pun. Ni 2 orang sahabat berbalah tengah Rasulullah tidur. Sedang Rasulullah berqailulah. Menjerit luar rumah Rasulullah. Hutangku bila nak bayar? Yang ni pula aku tak nak bayar. Duk gaduh. Rasulullah pun keluar dari rumah. Nabi kata kalau sekiranya kamu mengurangkan hutang kamu. Dan sekiranya kamu menyegerakan bayaran hutang kamu. Yang ni kata nak bayar hutang macam mana belum sampai waktu. Yang ni kata bayar hutang aku. Seorang minta bayar hutang. Seorang duk dakwa belum sampai waktu. Lalu kata Rasulullah dan menyelesaikannya. Kalau sekiranya kamu mengurangkan hutang kamu. Hutang apa 100 kurangkan je 80 ke. Itu cara memotivasikan orang berhutang bayar. Dan ini teknik yang diikuti oleh seluruh dunia.
Kita tengok Samang, kita kena Samang kan 300. Dia pun buat tawaran, diskaun 100 beratur bayar. Sebab apa? Bila kurang orang pun nak bayar. Itu bukan hutang betul tu. Samang tu bukan hutang betul. Tiba-tiba tengok ada Samang. Bila sebut je diskaun, berebut, beratur. Polis jadi sibuk betul. Sebab apa beratur nak bayar Samang? Kenapa? Kerana ada pengurangan. Islam ajar tuan-tuan, kalau kita dapati hutang ni payahnya orang nak bayar, kurangkan. Tuan-tuan kurangkan, tuan-tuan akan dapati dia orang akan bayar. Kurangkan. Berapa boleh kurang? Ikut keadaan seseorang yang akan berhutang kita. Dan selajar pula kepada orang yang berhutang, segerakan bayar hutang. Dan bila dengar kurang, patutnya bayar lusa. Hari ni boleh bayar. Sebab kurang. Rasulullah menyelesaikan. Rasulullah sedang tidur. Lihat. Maknanya nak beritahu Rasulullah tak ada waktu lihat. Menyelesaikan masalah. Ini tugas Nabi SAW. Bahkan di antara tugas Nabi SAW ialah memimpin rumah tangga. Rasulullah ni dia memimpin rumah tangga. Isteri-isterinya, anak-anaknya, anak angkatnya, cucunya, cucu angkatnya, semua ada. Rasulullah ada cucu angkat. Beberapa orang cucu angkat Rasulullah. Rasulullah SAW pun ada anak tiri. Melalui isterinya Khadijah. Ada 2 orang anak tiri. Rasulullah SAW ada anak sendiri. Ada cucu sendiri, ada cucu angkat. Sebagaimana Rasulullah ada saudara susuan. Adik-beradik susuan. Semua secara hukum kaum kerabat, Nabi ada belaka. Kita mungkin tak ada belaka. Kita mungkin ada anak sendiri, anak tiri tak ada. Kita mungkin ada anak kita, tapi anak angkat tak ada. Kita tak akan menjadi pemimpin sesiapa. Tak sempurna. Rasulullah bentuk semua anak dia ada. Semua bentuk. Kenapa? Rasulullah tu jadi contoh. Akhirnya bila seorang nak mencontohi Rasulullah sebagai suami, maka lihat suami yang bernama Nabi SAW. Bila seorang nak mencontohi Rasulullah sebagai ayah tiri, maka lihat Rasulullah sebagai ayah tiri. Kalau nak melihat Rasulullah SAW sebagai atuk yang ada cucunya sendiri, lihat Rasulullah. Atau yang ada cucu angkat, lihatlah Rasulullah. Itu cucu angkatnya yang bernama Usamah bin Zaid. Dan kita lihat Rasulullah ada belaka. Rasulullah ada bapa mertua. Bapa mertua yang muda pada dia pun ada. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, muda 2 tahun. Seperti Umar Al-Khattab, ni bapa mertua. Dan Rasulullah ada bapa mertua ataupun ayah mertua yang bukan Islam. Seperti isterinya yang bernama Ramlah. Atau dikenali Ummu Habibah. Ayahnya waktu itu kafir. Abu Sufyan. Kafir. Tak beriman. Rasulullah ni ayah mertua dia. Mak mertua dia. Bukan Islam. Maksudnya Rasulullah ni ada semua dalam status masyarakat. Untuk apa? Contoh. Kalau orang tu katakan dia ada mertua bukan Islam lah. Macam mana nak buat? Bila Ramlah, Ummu Habibah tanya, ya Rasulullah, ibuku datang ingin menziarahiku. Walau dia kafir. Lalu kata Rasul, siliha. Biarkan dia hubung silaturahim kamu. Rasulullah beritahu isteri dia. Walaupun mak kamu bukan Islam, ayah kamu bukan Islam, silaturahim jaga. Di situ kita diajar, walau berlainan agama, silaturahim kena jaga. Tetap namanya adik-beradik. Bukan bila berlainan agama, bukan adik-beradik. Dah adik-beradik. Ini mak, ini ayah. Sebab itu tidak ditukar nama ayah zaman Rasulullah. Kalau ayahnya bukan Islam, kekal nama ayah dia. Kerana Rasulullah mengiktiraf semua perkahwinan. Dan ini antara tugas Nabi SAW. Jadi tak ada, kita katakan tak ada sebab untuk seorang tidak mahu melihat Rasulullah sebagai contoh. Dan Rasulullah juga di antara tugas Nabi SAW ialah menunjukkan manusia cara muamalah, cara berniaga. Contoh kalau kita baca hadis, beribu hadis Rasulullah tentang bisnes. Itu tugas Nabi. Nabi kena beritahu meniaga apa yang boleh, meniaga apa yang tak boleh. Nabi SAW kena beritahu bentuk perniagaan yang syubhah, yang haram, yang dilarang. Bentuk perniagaan yang tidak digalakkan. Seperti Rasul melarang dijual buah sebelum masaknya. Atau sebelum jelas buahnya. Sebagai larangan Rasulullah SAW menjual bayi dalam kandungan. Artinya lembu tu beranak, mengandung, jual. Saya nak jual lembu dalam perut. Tak boleh jual.
Sebab dia belum lahir. Sebagaimana Rasulullah melarang apa yang disebut sebagai musarrah. Musarrah, dia ada kambing ada susu atau lembu yang ada susu. Dia tak perah untuk beberapa hari, akhirnya tempat susunya bengkak. Tujuannya untuk mengelirukan pembeli seolah-olah lembu ni banyak susu. Padahal lembu ni bukan banyak susu, tapi dia tak perah 2-3 hari jadi bengkak. Pegangkang kaki dia. Dia tak banyak susu. Ini panggil bai'ul musarrah. Jual beli menipu kandungan susu. Dan kalau sekiranya terbukti lembu yang disangka banyak susu, dia nampak labungnya besar, tiba-tiba tak, hanya kan tak diperah beberapa hari, maka boleh dipulangkan kembali. Ini panggil bai'ul musarrah. Sebagaimana Rasulullah melarang bai'ul khasfi, jual beli baling batu. Tadi orang beli tanah. Okay, nak beli tanah berapa harga tanah? Banyak mana tanah? Ikut aku baling ni. Baling batu. Dia ambil batu, dia akan baling. Kalau baling tu 2 ekar, 2 ekar. Okay, harga tanah berapa? Harga tanah RM100. Okay, sekarang dia nak ambil jarak dia. Macam mana jarak dia? Yang pembeli tu dia akan ambil satu batu, dia akan baling sekuatnya. Bila dibaling, kalau pergi sampai 3 ekar, 3 ekar lah harga banyak tu. Kalau dia ni tak kuat baling, 10 meter, 10 meter harga tu. Nabi melarang jual beli ni. Kan ini satu bentuk ada penipuan gharar. Tak boleh jual beli macam tu. Maka Rasulullah yang ajar. Semua hukum akan jual beli yang hari ni kita tahu halal atau tak haram daripada Rasulullah. Itu tugas Nabi. Dan apa yang Nabi tidak tegaskan atau apa yang Rasulullah tak beritahu, maka dia jadi halal. Kalau bentuk muamalah yang Rasulullah tak beritahu, boleh ke tak boleh, maka dia jadi halal. Sebab itu dalam bab muamalah, al-aslu fi kulli syai' al-ibahatu. Ini kaedah penting dalam usul fiqh. Semua benda dalam bab muamalah hukum asalnya halal. Melainkan ada dalil yang kata tak boleh. Sebab tu hari ni bila kita tengok hukum muamalah kan macam-macam bentuk kad. Kita hari ni bentuk vendor. Kita hari ni bentuk kripto. Bentuk bitcoin. Bentuk-bentuk ni yang zaman Rasulullah SAW tak beritahu benda tu. Maka dia ada kekal hukum asalnya halal. Melainkan ada dalil. Seumpama ada bentuk penipuan, kan ada dalil khabar penipuan. Seumpamanya ada sesuatu yang mungkin mengelirukan, barulah datang hukumnya. Tapi cerita tipu atau keliru ni perlu dipasti betul-betul. Contoh jual online. Zaman Rasulullah tak ada jual online. Maka hukum asal jual online ialah harus. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak larang. Tak ada. Itu hukum asal muamalah online. Cuma diperhatikan kepada maqasid falsafah jual beli. Jual beli tak boleh tipu. Kalau online tu ternyata tipu, maka haram benda tu. Bagaimana hari ni kita beli kat Alibaba ke, Shopee ke, Lazada ke, benda bentuk tapak-tapak perniagaan hari ni dalam Maxos ataupun dalam bentuk alam maya, kalau betul kita order macam tu sampai macam tu, maka hukum jual beli ini yang diputuskan, jual beli online itu adalah halal. Sebab kita dah sebut macam ni, dia pun beri. Kita nak saiz macam ni, dia pun sampai saiz tu. Walaupun mungkin 3 hari, 4 hari sampai. Baik, ini antara bentuk jual beli. Antara bentuk jual beli urbun. Urbun dipanggil jual beli bayar deposit. Contoh kita nak beli sesuatu, atau tuan-tuan nak suruh orang masak sesuatu. Kita nak order ni. Boleh tak awak masak ke saya lamb shank? Kita pun bagi deposit. Kata token restoran, saya nak deposit lah. Kan boleh beli lamb shank, awak tak jadi kan? Jam saya. Ada orang dia order, lepas tu dia batal. Dia ada implikasi dia kalau dia batal. Kerana dia kena tahu hukum. Maka penjual ni, untuk mengelakkan dia kerugian, dia minta deposit. Awak nak suruh saya buat apa? Nasi kerabu. Boleh, tapi letak deposit dulu. Berapa deposit? Saya nak, kita minta deposit kira-kira modal kita. Untung kena nombor 2. Modal kita tak angus. Okay, letak deposit RM200. Ini panggil bai'ul urbun. Dia letak deposit. Dan bila selesai tugasnya, maka dia lengkapkan. Ataupun kalau syarat dipulangkan deposit, ikut syarat. Kalau sekiranya berlakunya pembatalan tempahan dan penjual mengalami kerugian, dia boleh ambil deposit tu. Sebab ini menzalimi penjual. Ya, kita, kalau tuan-tuan dah order makanan, kawan dah beli semua, beli sayur, beli santan, beli belaka dah. Tiba-tiba kita kau maaf lah, tak jadi lah. Tetamu tak jadi datang. Yang ni beli macam-macam. Rugi ni. Siapa nak tanggung? Kos tu siapa nak tanggung?
Maka Islam mensyariatkan atau membenarkan urbun. Muamalah urbun, deposit. Tuan-tuan nak beli kereta, letaklah deposit. Tiba tak jadi. Kesian kawan ni dia ke hulu ke hilir, dia urus kita pergi bank sana. Tiba kita kau tak jadilah kereta ni. Saya tak jadi beli kereta, cik. Saya nak pakai basikal je. Sihat sikit. Biarlah alasan kita apa pun. Kawan ni dah ada kos. Maka dia boleh ambil deposit kita ikut kos dia. Kalau kos dia mungkin 200, kita tak deposit 500. Dia boleh ambil deposit 200 dan pulangkan 300. Tapi kalau kos dia memang 500. Dan dia akan ambil semua deposit. Dia benarkan Islam. Ini panggil buying urbun. Tapi kalau orang tu tak ada apa-apa, dia tak beli apa-apa pun, maka deposit dikembalikan. Dia kata, okey, saya nak tempur nasi lagang. Ambil deposit 500. Semua 2,000. Ibu kata, tak jadilah. Awak dah beli bahan-bahan belum? Belum beli bahan apa? Okey, kena pulangkan. Sebab dia tak beli apa-apa. Dia tak boleh tipu kalau dia kata beli dah. Padahal tak beli. Dia tipu, dia berdosa. Tapi kalau betul dia dah beli kat tongkolnya, dia dah beli segala benda-benda yang alat-alat buat nasi dagang, tiba kawan ni batal, maka dia boleh ambil deposit tersebut. Ni Rasulullah yang beritahu tentang muamalah jual beli begini. Diharuskan dalam keadaan sekian, dilarang dalam keadaan sekian. Bila dalam hadis sebut nahan Nabi SAW anil urbun, Nabi larang daripada deposit. Yang mana deposit tadi tak ada kerugian pun pada penjual, maka penjual ambil. Itu tak boleh. Tapi kalau penjual ada kerugian, maka boleh. Jadi apa tugas Rasulullah? Nabi yang tolong beritahu ni. Itu kita tahu muamalah boleh ke tak boleh. Jual beli emas boleh tak boleh, Rasulullah beritahu. Ini di antara tugas-tugas Nabi SAW. Kemudian Allah menyebut, litu'minu billah, supaya kamu dengan perutusan Nabi ini beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, kamu mesti menguatkan dakwah Rasulullah. Wa tuwakkiru, kamu mesti memuliakannya, menghormatinya. Wa tusabbihu, dan beribadat dengan petunjuknya. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Ya Allah Ta'ala lengkapkan. Apa tujuan perutusan Nabi SAW? Supaya kamu akan menyokong setiap tugas yang Nabi buat. Nabi berdakwah, kamu kena sokong dakwah Rasulullah. Nabi menyebarkan Islam, kamu kena sokong. Ini peranan kamu, wahai orang beriman. Dan wa tuwakkiru, mesti hormat Rasulullah. Antara hormat tidak memanggilnya dengan namanya. Tak panggil Muhammad, tak panggil. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Panggilan-panggilan yang mulia. Termasuk kita bila kita panggil Nabi SAW, kita sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi memuliakannya. Kita dilarang memanggil panggilan yang tidak memuliakan baginda SAW. Seperti kita sebut Muhammad. Muhammad je sebut. Bagaimana Muhammad diutuskan pada manusia. Jangan sebut Muhammad je. Ingat kawan kita ke apa? Sebut Muhammad SAW. Atau Nabi Muhammad. Atau Rasulullah. Allah ajar kita lituwakiru, hormatlah Rasulullah SAW. Dengan berselawat padanya, menyebut nama yang baik padanya, jangan menyebut namanya. Tak dibenarkan kita menyebut, apatah lagi tujuan menghina. Wa tusabbihu, dan untuk kamu sentiasa beribadat atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Dan mengikuti contoh Nabi SAW dengan melakukan solat pagi dan petang. Kata ulama dimaksudkan dengan pagi dan petang ialah awal pagi, akhir petang, ataupun memberi maksud selama-lamanya sepanjang hari. Kemudian kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, sebenarnya mereka berbaiat kepada Allah. Walaupun zahirnya Rasulullah yang ajak baiat, sebenarnya berbaiat kepada Rasulullah ialah berbaiat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya mentaati Allah ialah mentaati Rasulullah ialah mentaati Allah. Siapa pun yang taat Rasulullah berarti dia taat Allah. Siapa pun yang berbaiat dengan Nabi SAW berarti dia berbaiat dengan Allah. Arti Rasulullah SAW sebagaimana wajib ikut perintah Allah, maka wajib ikut perintah Rasulullah. Dan mengikut perintah Rasulullah ialah mengikut perintah Allah. Berbaiat dengan Rasulullah ialah berbaiat dengan Allah. Dan Allah menyebut, yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah di atas tangan mereka? Perkataan tangan Allah, kita ada dua mazhab dalam bab ini. Pertama, mazhab salafus salih, yang menyatakan tangan Allah apa yang layak bagi Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk. Kita kalau sebut tangan Allah, tanganlah macam mana? Jangan bayang macam kita 5 jari, jangan. Yang layak dengan Allah. Kita stop kat situ.
Tanpa kita membayangkan dia panjang pendek tak. Itu bayangan makhluk. Bila para salafus salih menyebut tangan Allah, apa yang telah disebut oleh Allah dan kami tak cakap apa. No comment. Dan ulama khalaf menyatakan yang dimaksudkan tangan Allah ditakwilkan yang layak dengannya memberi maksud kuasa, kekuatan, pertolongan, nikmat. Arti tangan Allah berada bersama tangan kamu, yakni pertolongan Allah akan berada bersama kamu. Kekuasaan Allah akan bersama dengan kamu. Kekuatan Allah akan bersama dengan kamu. Maka ini maksud perkataan tangan Allah. Kita ada mazhab salafus soleh. Kita ada mazhab khalaf. Kedua-dua pandangan ini tidak menyamakan segala sifat fizikal Allah dengan makhluk. Ini kita kena tahu jelas. Jangan pernah menyamakan Allah dengan fizikal makhluk. Kita tak bayang tangan Allah, tangan, cuma tak macam tangan kita. Tak boleh cakap macam tu. Tangan satu benda yang serah pada Allah, tafwid. Tak boleh ada gambaran panjang pendek, berjari, tak boleh ada pandangan itu. Yang kedua, kepada mazhab khalaf yang menjadikan tangan itu kekuasaan Allah, pertolongan Allah, nikmat Allah. Nikmat Allah bersama dengan kamu. Kerana ini memang digunakan dalam bahasa Arab. Tentang Al-Quran, dia bahasa Arab. Bila dia bahasa Arab, mentafsirkannya memerlukan kemahiran bahasa Arab. Dan memang secara kinayah simbolik dalam bahasa Arab, mereka menggunakan perkataan tangan tanda kekuatan. Seumpama kuasa di tangan saya. Maksudnya kekuatan. Kita sebut. Maka ubahlah dengan tangan. Ini ubah dengan kuasa. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Apa maksud ubah dengan tangan? Dengan kuasa. Kalau hari ni kita PRN pilihan raya, kuasa di tangan rakyat. Maksudnya apa? Ngundi lah. Tak pergi ngundi, tak ada kuasa. Okay. Semua hari ni kuasa di tangan kita. Walaupun satu je kuasa dia, pangkau dia. Dia panggil kuasa atromen, pangkau. Satu je, okey lah. Ni kuasa di tangan rakyat. Itu gambaran kepada kinayah, kiasan. Okay, ini dua-dua makna yang telah kita sebut. Kemudian kata Allah, faman nakatha, siapa yang memungkiri janji yang telah disumpah setia bersama Nabi SAW. Fa innama yankuthu ala nafsi, dia merugikan dirinya sendiri. Wa man aufa, siapa yang menepatinya, bima ahada alaihullah, dengan apa yang dijanjikan kepada Allah, fasayutihi ajran azima, Allah akan berikan kepadanya balasan yang besar. Antara balasan yang besar itu bukan sekadar yang berupa keampunan dan syurga, ialah kemenangan dalam perang Khaybar. Itu semua yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah, mereka lah yang hanya berhak mendapat harta rampasan perang Khaybar. Yang kita akan cerita tentang peperangan Khaybar antara orang Islam dengan Yahudi, yang kemenangannya sudah Allah beritahu. Sebaik saja orang Islam bergerak meninggalkan Hudaybiyah selepas termenteri perjanjian Hudaybiyah, balik semula ke Madinah untuk menunggu beberapa tempoh sebelum mereka memulakan gerakan mengepung Khaybar, perkampungan Yahudi, Qainuqa dan Bani Nadir yang punya kekuatan seramai 20,000 orang musuh yang dikepung oleh Nabi SAW, yang berakhir dengan kemenangan dan rampasan yang besar. Yang kita akan ceritakan daripada ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.